nuclear energy. So, pernah dengar tak apa yang dikatakan sebagai nuclear energy? Tenaga nuklear? Everyone? Pernah. Pernah dengar So, Teacher. nuclear energy ni tidak semua negara gunakan. Macam Malaysia dia gunakan tenaga elektrik yang dihasilkan daripada hidroelektrik ataupun daripada power plant menggunakan cakul. Okey, tapi ada negara yang menghasilkan electricity dengan menggunakan nuclear energy. So nuclear energy ini dihasilkan di dalam nuclear reactor. Okey, so ni saya tunjukkan video sekejap bagaimana nuclear reactor terhasil nuclear reactor berfungsi. Okey, reaktor nuklear. Okey, dalam reaktor nuklear ni dia ada apa yang dipanggil sebagai reactor core. So ini dalam dia So dia pakai satu bahan nuklear, bahan radioaktif yang dipanggil sebagai uranium. So ini ialah tindak balas fission yang berlaku dalam reaktor nuklear yang menghasilkan haba. So haba yang dihasilkan adalah sangat-sangat besar, digunakan untuk memanaskan air dalam reaktor nuklear so that the water convert into steam, then the steam is used to produce kinetic energy to rotate the turbine. Okay, so dia akan menghasilkan electricity. Okay, so ini ialah control road to absorb neutron. Ini part by part yang ada dalam reaktor nuklear lah. Ini saya bagi gambaran secara ringkas dulu Nanti kita akan go through. There is a steam generated. Okay, dan steam is used to drive the turbine. Okay, so kemudian disejukkan air itu, steam akan bertukar balik kepada condensed water. So the process will repeat. Okay, yang mana yang dah digunakan untuk putarkan turbine. So turbine ini ialah elektromagnet di mana dia akan is a generator to produce electricity. So dia akan menghasilkan electricity that flows to national grid. Dia sama konsep dia macam Malaysia juga. Cuma Malaysia menghasilkan electricity menggunakan sama ada hidroelektrik ataupun cakul. Okay. So actually reaktor nuklear ni dalam dia pakai uranium. Bahan radioaktif yang sangat radioaktif yang sangat tidak stable, di mana dalam reaktor nuklear tu dia akan tembakkan dengan satu neutron. So apabila neutron menembak kepada nukleus uranium tadi, nukleus uranium tadi akan mengalami satu proses yang dipanggil sebagai nuclear fission. Okay? Saya tak dengarlah suara. Boleh tak? Boleh, Cik. Boleh, teacher. Okay. Boleh. So, dalam reaktor nuklear tu, dia menggunakan satu proses atau reaction yang dipanggil sebagai nuclear fission. Okay, di mana bahan api yang digunakan dalam reaktor nuklear tadi adalah uranium, iaitu bahan radioaktif yang sangat tidak stable. Dia ditembak oleh satu bahan yang dipanggil sebagai neutron. So apabila neutron is bombarded to the nucleus of the uranium, so the nucleus will splitting. So the process dipanggil sebagai nuclear fission. Okay, pembelahan nukleus. Di mana apakah definition untuk nuclear fission? Iaitu splitting of heavy nucleus into two or more lighter nuclei. Jadi nukleus uranium ditembak oleh neutron, bahan yang dipanggil sebagai neutron, okay, menyebabkan nukleus tadi tu akan splitting. So nukleus untuk uranium adalah heavy, so dia akan split kepada dua atau lebih nuklei yang lebih ringan. Okay, itu yang dipanggil sebagai nuclear fission. So apabila ditanya what is the definition of nuclear fission, you kena sebut splitting of heavy nucleus into two or more lighter nuclei. Okay,
So nak ingat senang aja sebab dia ada dua proses Satu nuclear fission, satu lagi nuclear fusion. Jadi you ingat fission adalah untuk perkataan fish. Cara nak ingat dia lah. Fish. So you nak potong fish, you kena belah dia. Jadi fission ialah pembelahan. Okay, so pembelahan nukleus. So the definition is the splitting of heavy nucleus into two or more lighter nuclei. Okay, so ini dia punya proses bagaimana proses fission reaction ini berlaku. Nuclear fission is the splitting of a heavy element's nucleus to form two new elements with smaller nuclei. One of the most important fission reactions is that of uranium-235, which is used in nuclear reactors and atomic weapons. The fission of uranium-235 is initiated when a neutron traveling with enough velocity collides with a uranium-235 nucleus. The collision produces U-236, which immediately splits into two lighter elements such as krypton-91 and barium-142. The fission event also releases 3 neutrons and energy. The 3 neutrons are capable of initiating more fission events if they encounter a uranium-235 nucleus. If a sufficient or critical mass of uranium-235 is present, the reaction becomes self-sustaining. Okay, so ini ialah uranium dia. Okay, so dia akan tembak dengan neutron. You tengok macam mana dia tembak neutron. Neutron ni tembak pada uranium. So, nampak apa berlaku? Dia splitting. So, nucleus dia splitting. So, dia akan menghasilkan bahan lain, krypton ataupun barium. Dalam masa yang sama, dia bebaskan 3 lagi neutron. So, tengok, setiap kali pembelahan, dia akan menghasilkan satu jenis haba, energi yang sangat besar. So, ini yang berlaku dalam reaktor nuklear. Nampak? Itu ialah, setiap kali terbelah, dia akan menghasilkan haba. Dan fission reaction ini berlaku secara berterusan atau dipanggil sebagai chain reaction atau tindak balas berantai. Okay, so far untuk fission reaction, any question? Nak tanya? Yuhu! Ada orang ke tak ada orang ni? Ada ni, Cici ada. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Bagaimana nuclear fission ini terhasil? Tadi kita dah bincangkan nuclear reactor, betul? Dalam nuclear reactor tu, kita ada satu bahan radioaktif yang dipanggil sebagai uranium. Uranium itu ialah dia punya bahan api. Okay, so bagaimana dia menghasilkan tenaga nuklear? Okay, dia mengalami satu proses yang dipanggil sebagai nuclear fission. Tadi kita dah bincang nuclear fission ialah the splitting of the heavy nucleus become two or more lighter nuclei. Tu yang tadi awak tengok video tadi, di mana neutron ditembakkan kepada nukleus uranium. So waktu splitting tadi, dia menghasilkan satu haba yang sangat besar. Energi yang sangat besar. So energi itulah yang digunakan di dalam reaktor nuklear untuk memanaskan air dan convert the water into the steam. Which is, the steam is used to rotate the turbine. Okay, boleh Boleh? Alright. So ini ialah persamaan untuk fission reaction. Okay, so kalau you tengok di sini, uranium ni yang ini ini uranium dan ini ialah neutron. So neutron, simbol dia ialah 01N. N kecil So ditembak kepada uranium. So uranium dia punya, ni kita panggil apa ni? Kalau dalam kimia ni, apa benda ni? Nuclear, atas tu nuclear number. Apa tu, dia the whole things tu dipanggil apa? Uranium 235 92. Nuclear number. Nuclear number. Okay. So apabila neutron ditembakkan, is bombarded to the nucleus of the uranium, so dia akan splitting. Okay. So splitting tadi daripada satu, dia tembak dengan neutron. So dia akan
splitting. Okay, dia splitting lah ni. So dia akan menghasilkan satu bahan lain. Yang ini dia panggil krypton dan yang ini dia panggil barium. So dalam masa yang sama dia bebaskan 3 lagi neutron. So neutron ini, yang 3 ini akan tembak. Setiap satu ni akan tembak nukleus yang berbeza. So nukleus tadi akan terbelah, menghasilkan lagi 2 lagi material dan bebaskan lagi 3 neutron. Neutron tadi akan tembak lagi. So the process is continuous. Okay, so itu yang tadi kita katakan sebagai chain reaction. Prosesnya akan menjadi berterusan. So sewaktu splitting ini, okay, energi dihasilkan. Okay, boleh nampak ya? So actually ini ialah chemical equation. Persamaan kimia yang you belajar sama je macam dekat chemical chemistry. Okay, so persamaan dia kalau nilai yang kita belajar nak seimbangkan persamaan. You ingat tak? Nak seimbangkan persamaan kimia. Ada belajar kan? So yang ini ialah selepas berlaku tindak balas, betul? So nilai atas ni kalau tambahkan dengan yang ini, you akan dapat balik nilai yang sama. Betul? So yang ini ada 3 kan? So 3 daratlah dengan kosong ni. So you combinekan balik, you akan dapat balik nilai 235. Faham ke tak faham ni? Faham. Persamaan kimia. So bahagian bawah pun sama Sebelum 1 campur 92, dia dapat 93, betul? So nanti selepas tindak balas, nilai dia mesti sama dengan nilai sebelum tindak balas. So 36 campur dengan 56 campur dengan 1, tapi 1 ni sebab dia ada 3 kat depan. Jadi dapat tak? 56 campur 3 campur 36. Dapat tak balik nilai 93? Dapat. Dapat kan? Dapat. Okay. So ini ialah persamaan untuk fission reaction tadi. Okay, kita ada 2 persamaan sebenarnya. Satu lagi ialah yang ini. So benda ni you tak payah hafal pun tak apa sebenarnya. You tengok je. Bila dia ada 1 neutron dekat depan, okay, dia tambah dengan uranium, maka itu adalah fission reaction. So ini ialah hasil tindak balas dia. So di mana di hujungnya ada E, iaitu energi yang terhasil daripada fission reaction tadi. Okay, so fission reaction ini berlaku di dalam reaktor nuklear. Okay, next kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai chain reaction atau tindak balas berantai. Di mana tadi saya dah tunjukkan dekat you ni, yang ni kan. Di mana apabila satu neutron ditembakkan kepada nukleus uranium, dia akan split over kepada nukleus yang baru, 2 or more lighter nuclei. Yang ini, okay. So dalam masa yang sama dia bebaskan lagi 3 neutron. So neutron ini akan tembak lagi kepada nukleus uranium, menghasilkan lagi 3 neutron. Neutron tadi setiap satu akan tembak lagi. So the process is continuous. So this process is called as chain reaction atau tindak balas berantai, di mana tindak balas itu berlaku secara berterusan. So if the question asks what is the definition of the chain reaction, so reaction that is self-sustaining, okay, as result of product of one step initiating to subsequent steps. Maknanya tindak balas tu berlaku berterusan adalah disebabkan oleh satu langkah menghasilkan langkah yang berikutnya. Macam tadi, satu neutron tembak kepada nukleus, nukleus terbelah menghasilkan 3 lagi neutron, neutron tadi akan tembak nukleus uranium yang baru. So the process continues. Okay? Boleh faham tak chain reaction? Yuhu! Faham, teacher. Okay. So chain reaction dia ada 2. Satu yang boleh dikawal yang dipanggil sebagai control chain reaction, di mana tindak balas berantai tadi dikawal. Okay, ini berlaku di dalam loji nuklear. Kita boleh tentukan banyak mana tindak balas tu. Kita nak tindak balas tu berterusan membelah nukleus tu sampai ke tahap mana. Kita boleh cut dan hentikan dia. Itu ialah control chain reaction yang berlaku di dalam power plant nuclear reactor.
Dan satu lagi ialah uncontrolled chain reaction. Maknanya tindak balas itu tidak boleh dikawal. So dia akan sentiasa berlaku. Okey? Di mana dia kebanyakannya berlaku ialah di dalam atomic bomb. Sebab kalau kita masih ingat lagi sejarah di mana Jepun, Nagasaki dan Hiroshima diletupkan oleh siapa? Siapa yang serang? Siapa yang serang Nagasaki, Hiroshima? Jepun. Pada Perang Dunia Kedua, tak silap saya. Siapa yang serang? Amerika. Yes, US. Amerika menyerang, dia jatuhkan bom atom. So atomic bomb ini dia akan splitting over. So dia akan meletus sikit dan jadi semakin banyak sampailah satu negara dia hancur. Itu ialah uncontrolled chain reaction yang digunakan di dalam bom, atomic bomb dan sebagainya. Okay, so kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai critical mass, di mana critical mass is the minimum mass that sustain the chain reaction. Maknanya tindak balas berantai atau chain reaction ini akan berlaku secara berterusan selagi dia tidak melepasi nilai kritikal. Contoh kalau saya bagi nilai kritikal untuk critical mass dia adalah 25 gram. Maknanya kurang daripada nilai 25 gram ini chain reaction tidak lagi berlaku. Jadi boleh faham ya apa yang dikatakan sebagai critical mass? Nilai minimum mass, nilai minimum jisim untuk suatu bahan tadi tu mengekalkan chain reaction dia. Contoh saya bagi tadi ialah 25 gram critical mass dia, maknanya kurang daripada 25 gram atau contoh saya bagi 20 gram. So bila 20 gram bahan radioaktif tadi, so dia tidak akan mengalami chain reaction lagi. Okay, so minimum mass that sustain a chain reaction is critical mass. Okay ya? Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, teacher. Okay. Kemudian kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai nuclear fusion. Tadi fission. Ingat fission ialah fish. Fish you belah. So pembelahan nukleus. Fish is splitting of heavy nucleus. Become two or more lighter nuclei. Tetapi untuk nuclear fusion. Ejaan dia lain Nuclear fusion ialah reverse process daripada fission tadi. Kalau fission tadi, satu nukleus kita tembakkan dengan neutron. Betul tak? So dia akan splitting menjadi dua. Betul? Ini ialah fission. Kalau fusion, fusion pula ialah reverse. Maknanya dia combine lighter nucleus ni menjadi heavy nucleus. Faham ke tak faham ni? Kalau fission, kita heavy nucleus splitting to two lighter nucleus, betul? Tetapi fusion dia lah reverse process. Di mana kita combinekan lighter nucleus ni. Kan yang ni ada dua lighter nucleus ni kita combinekan dia menghasilkan heavy nucleus. Boleh nampak tak beza antara fusion dengan fission? Okay, so nuclear fusion is the combining of two lighter nuclei to form heavier nucleus. Okay, so kita tengok nuclear fusion ni ada video dia. So kita tengok macam mana dia combine. Hi, my name is Emerald Robinson, and in this What Is video, we're going to talk about nuclear fusion. Keep in mind that fusion is different from fission, which is how we currently generate nuclear energy. During fission, the nuclei of atoms are split apart to release energy. With fusion, the nuclei of atoms are joined or fused together to make a new, heavier nucleus. During this process, a great deal of energy is released. The simplest and most common fusion reaction is the formation of helium from hydrogen.
Under normal conditions, positively charged hydrogen protons repel each other. At extremely high temperatures, however, hydrogen molecules can reach speeds high enough to overcome this repellent force. When they collide, they make a molecule of helium and release a vast amount of heat energy. Want to see fusion in action? Look up. Stars, including our sun, are gigantic fusion reactors. Stars have an enormous mass. The tremendous gravitational force created by this mass produces enough pressure and heat to allow protons to fuse together into the nuclei of heavier atoms. Stars are so massive that there is enough fuel to allow this process to continue for billions of years. Without fusion, there would be nothing in the universe except for hydrogen. All other elements, including the ones in your body, were forged billions of years ago in the cores of stars by fusion. So in a way, you're made of the same stuff as stars. Scientists hope to someday be able to harness nuclear fusion to create usable energy here on Earth. Unlike fission, fusion does not produce very much radioactive waste. It also requires relatively inexpensive materials and is much safer than fission. Also, fusion does not release carbon dioxide, unlike fossil fuels. But because fusion requires temperatures in the order of millions of degrees and extremely high pressures, we won't be able to use it to make energy anytime soon. For thousands of how-to and advice videos on So tadi you tengok nuclear fusion. Okay, dia hanya berlaku pada permukaan matahari. Okay, so dekat permukaan matahari itu berlaku tindak balas fusion. Di mana fusion adalah combination of two lighter nucleus to form heavy nucleus. Jadi, tadi kalau you tengok ini ialah dia punya persamaan untuk fusion. Okay, kalau you tengok, dia adalah combination daripada hidrogen dan hidrogen. Kombinasi gabungan, the combination of hydrogen plus hydrogen. Jadi, untuk menggabungkan hidrogen dengan hidrogen, sebab hidrogen dengan hidrogen ni ialah light, dia mempunyai charges yang sama, light charges. Bila light charges, dia repel. Jadi, macam ni kita nak menggabungkan suatu bahan yang sentiasa menolak. Jadi dia perlukan very high temperature. Bila very high temperature, maka kinetic energinya bertambah dan dia akan bergerak dengan sangat laju. So perkadaran dia bergerak dengan sangat laju itu akan menyebabkan kebarangkalian untuk dia berlanggar antara satu sama lain adalah sangat tinggi. Jadi apabila berlaku pelanggaran antara dua nukleus hidrogen ini, maka dia akan produce satu nukleus yang heavy yang dipanggil sebagai helium. Jadi dia hanya berlaku pada suhu yang sangat tinggi. You bayangkan kalau di matahari, tadi you dah tengok, on the sun surface, the temperature is 10,000 Fahrenheit. Macam nak tukar Fahrenheit kepada degree Celsius? Tu you search kat internet macam mana. Jadi temperature dia sangat tinggi. Jadi untuk membawa teknologi fusion reaction ini ke bumi untuk menjana elektrik, okay, sebab kita sekarang ni menggunakan nuclear energy yang menggunakan fission reaction di dalam nuclear reactor. Kita tak dapat lagi teknologi menggunakan fusion reaction sebab satu adalah kerana dia melibatkan temperature yang sangat tinggi. Kita tak tahu macam mana nak bawa temperature yang 10,000 Fahrenheit itu untuk dibawa ke dalam makmal ataupun dibawa ke mana-mana reaktor untuk dijalankan di bumi sebab temperaturenya sangat tinggi. Jadi kita sampai ke sekarang ni memang untuk fusion kita tak boleh buat lagi. Dia hanya berlaku di atas permukaan matahari sahaja. Okey, faham tak? Faham tak ni? So proses nuklear tadi tu kita ada dua kan, satu fission, satu fusion. So yang ini ialah fusion So yang ini hampir mustahil untuk dijalankan di bumi kerana dia memerlukan temperature yang sangat tinggi untuk combine hidrogen ni. Dua hidrogen ni kita nak combine ni, dia perlukan temperature yang sangat tinggi kerana hidrogen ni dengan hidrogen ni ialah
like charges. So dia adalah repel. Jadi bila repel, you nak dekatkan dia. Macam you nak rapatkan dia, you nak combinekan dia. Jadi dia perlukan temperature yang sangat tinggi to increase the kinetic energy. Jadi bila kinetic energy-nya bertambah, dia akan bergerak dengan sangat laju. Jadi kebarangkalian untuk dia berlanggar antara satu sama lain adalah juga tinggi. Jadi berlaku pertembungan hidrogen dengan hidrogen menghasilkan helium. So ini ialah persamaan untuk fusion reaction. So dia ada dua persamaan dia. Satu lagi yang ini. Okay, yang ini deuterium campur dengan tritium. Adalah nama hidrogen dia. Yang ini deuterium. Okay, bergabung dengan tritium. Kalaulah saya je betul ni lah. Nanti you tengok sendirilah. So dia akan producekan yang ni. Okay, boleh ya? So ini ialah fusion reaction. Okay? So tadi kalau you tengok video tu dia buat comparison antara fission dengan fusion. Sebenarnya kalau kita boleh bawa fusion, dia akan menghasilkan tenaga yang lebih baik lah. Berbanding dengan fission. Sebab fission dia menggunakan bahan radioaktif yang sangat bahaya. Sebab dia ada kesan radiasi. Manakala untuk hidrogen ni dia tak ada kesan lah. Dia lebih selamat. Cuma dia memerlukan temperature yang sangat tinggi. Jadi bagaimana untuk membawa temperature yang berpuluh-puluh ribu degree Celsius ini ke bumi? Itu adalah satu cabaran lah. Kita tak tahu, mungkin satu masa nanti teknologi menggunakan penghasilan elektrik menggunakan fusion reaction akan dihasilkan. Kita tak tahu. Nothing impossible. Okay, boleh? Boleh saya sambung lagi? Boleh teacher. Okay, next kita ada nuclear energy. Ini. Nuclear energy. So, nuclear energy ialah tenaga nuklear yang dihasilkan tadi. Yang macam contoh tadi yang dalam reaktor nuklear. Kita nak tahu berapa banyak energi yang terhasil. Jadi, kita gunakan formula. Ini formula Albert Einstein. E equal to mc squared. E adalah energy dalam unit joule. Energinya adalah dalam unit joule. Okay. M ini ialah mass. Mass ini adalah mass defect. Okay. Mass defect ataupun cacat jisim. Di mana macam mana you dapat cacat jisim ini, you kena kira mass before reaction tolak dengan mass after reaction. Okay, so you akan dapat mass defect. So mass defect ini mesti dalam unit kg. Okay, dan C adalah halaju cahaya. So halaju cahaya C ialah 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Okay, so selalu pelajar dia terlupa satu kesilapan yang sering dilakukan. Mass ini dia lupa untuk convert ke dalam kg, dan C dia lupa untuk kuasa 2kan dia. Okay, so ini formula dia, E equal to mc squared. Dan unit untuk pengiraan ni, okay, dia ada dua. Satu dalam kg, satu lagi dalam AMU atau U. Atomic Mass Unit. Okay, so apabila dia bagi nilai, kalau bukan dalam kg, maka you kena convertkan nilai AMU itu ke dalam nilai kg. So macam mana nak convert? 1 AMU adalah bersamaan dengan 1.66 times 10 to the power of negative 27 kg. Okay? Boleh? Okay, so tengok contoh yang pertama ni. Soalan ni. Okay, dia bagi, nampak? Dia bagi dalam unit apa tu? Dalam unit kg ataupun dalam unit U? U. U. Macam mana nak tukar? Daripada U kepada kepada kg? Darab 1.66. Yes, so mass kita akan dapat 59.933820 times 1.66 times 10 to the power of negative 27. Betul? So dapat berapa kg?
Jangan abaikan titik perpuluhan ni You kena ambil semua Itu Berapa decimal place teacher? semua kena ambil. Semua kena ambil. 9.94901412 Okey, berapa tu? 9? 9.949. 9.90 Okey. kg. 1412. 1412 kg. Okey Teacher 9 tu Teacher satu tak- je. Yang double 9 tu dia satu je. Ni. 9490. Ni betul. Betul. Okay, so itu cara dia lah untuk you tukarkan Cuma yang kritikal dekat sini ialah nilai ni nilai ni you tak boleh skip dia punya decimal places You kena ambil. Tapi kalau nilai yang ini, yang jawapan akhir ni boleh. Yang jawapan akhir ni tak ada masalah. You boleh nikan dia. Okay? So ada soalan? Boleh faham ya? Okay, now kita tengok pula yang ini. Macam mana nak buat? Boleh nampak ke soalannya? Boleh. Okay. Polonium 210 undergoes alpha decay to become plumbum 206. The equation for the decay is ni. Okay, so dia nak kirakan mass defect. Okay, macam mana nak kira mass defect untuk soalan A? So you tengok ya, dia bagi dekat sini ini. Okay, PO. So dekat bawah ni dia bagi, nampak tak? Mass dia 209.982. Ambil kalkulator dah. Okay, dan seterusnya semua mass dia bagi kat situ. Jadi kan saya kata tadi mass defect you kena kira sebelum dan selepas, betul tak? So maknanya yang saya bulatkan warna pink ni adalah tindak balas sebelum tindak balas. So you tahu berapa nilai dia. Kemudian yang selepas tindak balas. Okay, selepas tindak balas ni jumlah semua ni. Energy tak payahlah. Yang ada nilai je lah. Okay? Okay, so macam mana nak kira mass defect dia? Okay, first kali macam nak kira, kita ambil nilai asal dia ialah mass untuk PO kan. So 209. Ada calculator tak you all? 982 minus. Yuhu! Ada calculator tak? Ada. Okay. So 205.969 plus, okay, untuk helium dia bagi kat situ 4004 kan? So ini you akan dapat dalam unit U. Kita tengok. 9 power of 9 times 10 power of negative 3. 9 Negative 3. negative 3 U. Betul? Betul. Okay, so kalau soalan tanya mass defect, so you kena tukarkan dia ke dalam kg. Jadi kena buat apa? Darab 1.66 times 10 to the power of negative 27. So berapa dapat? 1.494 Okay. exponent negative 29. kg. Okay? Boleh ya? Okay, untuk soalan B, energy release. So formula apa kita nak pakai energy release? E equals to mc squared. Yes, E equal to mc squared. So, cuba selesaikan. Sekejap ni saya kecilkan. Okay, B. Mass E equal to mc squared. So, nilai yang you dapat yang first ni itu ialah nilai mass defect kan? So, mass defect tu you kena masukkan dekat M lah. So 1.494 times 10 to the power of negative 29. Okay. Times
3 times 10 to the power of 8 squared. Dapat apa? Dapat berapa? Yuhu! 1.49 Berapa dapat? 29. 1.3446. 6. Exponent negative 12. Joule. Okay, unitnya ialah joule. Boleh? Dapat Dapat. Okay, ada soalan? Nak tanya? Ke tak faham ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada teacher, okey. Boleh Okey. Baik, soalan C dia tanya power. So power. Formula power ialah energy over time kan? Betul tak? Energy over time kan? Ya. Okay. So energy kita dah dapat 1.3446 times 10 to the power of 12. So divide by, dia bagi kat situ 2 millisecond ya. So you kena gunakan 2 times 10 to the power of milli is deci centimilli, negative 3. So berapa? Berapa? Saya tak bawa calculator. Please calculate for me. 6.723 exponent negative 10. 6.723 723 exponent negative 10. negative 10. Okay, watt. So this is the power. Okay, dapat? Teacher, Yes. kiranya time tu kita ikut kalau unit yang dia bagi. Yes, 2 millisecond. So you kena tukarkan kepada milli ya. Milli is 10 to the power of negative 3. Oh, okey. Kalau dia bagi 2 second, then you tak ada masalah. You divide by 2 saja. Bila dia bagi millisecond ke, decisecond ke, tu kena tengoklah practices dia berapa Dan unit jangan lupa Okey. Okay? Boleh Boleh. Okay, so ada lagi sikit. Ini ialah power station yang tadi yang kita mula-mula tadi tengok. Okay, so ini ialah dia punya struktur untuk nuclear power station. So nuclear reactor dia. Alright. Ini you kena tahu function dia Okay, so kalau tengok dekat sini, mana uranium? Dekat dalam ni dekat dalam ni ada uranium. Okay, so kita ada uranium root dekat dalam ni sebagai bahan bakar dia. Kemudian dia cover dengan concrete shield untuk protect supaya dia tidak radiationnya tidak keluar ke udara, ke persekitaran Kemudian kita ada boron root, boron control root, okay, dan juga graphite. Okay, kemudian setiap kali berlaku pembelahan nukleus, dia akan menghasilkan energi yang sangat besar untuk memanaskan air. So, air tadi akan dipanaskan. Ni hot gas terhasil daripada energi yang besar tadi. So, dia akan memanaskan air. So, air dalam ni, this is the water. Okay, so dia akan boil. So, boil tadi akan tukar kepada steam. Steam tadi akan putarkan turbine. So, turbine ini akan menghasilkan electricity. So, dia akan, turbine ni adalah dalam generator So, dia akan transmit electricity kepada power plant dia lah. Kepada, apa tu nama dia tadi? Grid. National grid. Okay, jadi air yang tadi dipanaskan tu, dia akan sejukkan semula dan dia akan rotate balik untuk digunakan sebagai process to continuous lah. Okay, so this is the component that you must know. The function here. So kalau you tengok di sini kita ada graphite core.
So graphite core ini fungsinya ialah to slow down the fast neutron produced by the fission. Tadi kita tahu bahawa neutron tu ditembak kepada uranium to split the nucleus and dia akan produce energy. Jadi graphite ni tujuan dia adalah digunakan untuk slow down the fast neutron. Okay. Kemudian kita ada uranium root. Uranium root ni ialah dia punya bahan api. Okay. Kemudian kita ada boron control root. So boron ni sometimes dia pakai cadmium. Okay. Apa fungsi untuk boron? Dia nak control rate of fusion reaction. Graphite adalah to slow down the neutron. Boron adalah untuk control the rate of reaction. Okay, so boron root ni dia turunkan into the reactor core to absorb some of the neutron. Okay, so that dia akan reduce the rate of the reaction. So coolant, to take away heat from the nuclear reactor. So heavy water and carbon dioxide are used as a coolant because they have high specific heat capacity. Kemudian kita ada concrete shell to prevent leakage dan kita ada komponen generator iaitu steam generator. So dia nak tukar water into steam. Okay, so steam tadi dia gunakan untuk drive the turbine. Okay, kemudian the turbine, turbine ni macam dynamo. But you all tak belajar elektromagnet lagi kan? So turbine ni sebenarnya dia adalah dynamo. Kalau you kayuh basikal, dynamo berpusing, dia akan menghasilkan electricity yang menyalakan mentol pada basikal. So dia sama fungsi lah. Jadi untuk turbine dia berputar, dynamo berputar, maka dia akan menghasilkan electricity yang dikumpulkan di power plant sebelum dihantar kepada pengguna. Okay? Baik, ada apa-apa lagi nak tanya? Itu sahaja sebenarnya untuk nuklear ini. Okay. So untuk tutorial 4 you boleh cubalah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada je. Tak ada. Tak ada? Okay, boleh ya? InsyaAllah. Boleh. Okay, so nanti cuba untuk tutorial 4. Okay. Alright, so itu sahaja. Okay. Okay, baik. Thank you everyone. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher.